Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton-penonton siri ulasan buku kita pada kali ini. Bersama-sama dengan aku pada malam ini adalah Azman Baharom, antara pensyarah muda, intelektual muda yang sentiasa ataupun yang sedang meningkat naik. Yang Hazman Baharom ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa, telah banyak menerbitkan pelbagai tajuk buku seperti Perihal Keadilan. Kalau tak silap aku, first buku kau adalah Renungan Kemasyarakatan, kan? Renungan. Dan aku rasa antara buku yang betul-betul hasil kerja kau sepenuhnya tu adalah Perihal Keadilan lah. Ya. Ada buku lain ke? Renungan tu juga adalah hasil kerja, tapi Okay. dia lebih kepada himpunan esei. Perihal Keadilan baru macam buku yang betul-betul buku. Kan? Okey, dan yang kita akan bicarakan pada siri ulasan buku kali ini adalah sebuah karya daripada Tamim Mustafa, iaitu Mengkanunkan Agama, Islam, Hak-Hak Liberal dan Kenegaraan Malaysia. Dan kenapa Hazman yang akan bersama-sama dengan kita dalam ulasan buku ini, sebab nampak tak terjemahan oleh Hazman Baharom. Selain daripada buku ni, kau ada terjemah buku-buku lain? Ada. Sebelum ni Nadia Hashimi. Okey, Islam Secularism itu and IRF punya Democracy. buku, kan? IRF dengan Asma Sarudin lagi satu. IRF juga? IRF juga. Okey, so ini adalah buku pertama yang kau tak terbit tak terjemah selain daripada IRF lah. Okey, so ini adalah terbitan daripada SIRD lah. Dan aku rasa ini baru terbit tahun ni pada bulan, aku rasa baru Bulan lagi ni. 9. Bulan 9, dalam 2-3 bulan lepas, kan? Ya. Okey, so Azman, kita akan bincangkan pasal buku ni pada kali ni. Dan aku nak tanya engkau, siapa Tamim Mustafa ni? Dan yang keduanya adalah kenapa engkau memilih untuk menterjemah buku ni? Okay. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput ke Kawahku. Kejap. Oi. Aku lupa nak ucap terima kasih sebab engkau sudi datang kat sini. Tempat kecil, sempit kan, sederhana je lah kat sini, dan kau datang jauh dah. Aku ucap terima kasih. So kita assume terima kasih tu dah ada lah. Okey. Okay. So pertama, Tamim Mustafa ni adalah seorang profesor bidang political science di Simon Fraser University di Vancouver, Kanada. Dia punya kepakaran dia adalah dari sudut institusi agama. Dan dia pernah buat kajian di Timur Tengah, dan dia juga pernah buat kajian di Malaysia. Jadi ini adalah kajian dia selepas dia punya PhD. Jadi dan kenapa saya pilih buku ni, sebenarnya kalau nak sebut perkataan pilih tu, bukan saya yang pilih. Dia yang pilih. Dia yang pilih. Maknanya memang ada hubungan baik dengan Dr. Tamim, Profesor Tamim. Dia macam kalau dalam novel Murakami tu kan, orang ada seorang ni, lepas tu tiba-tiba ada benda berlaku dekat dia yang tiba-tiba daripada benda tu jadi benda lain pula. Okey. So saya tak pernah jumpa Prof Tamim, dan tak pernah pun bercakap dengan dia. Tapi ada sekali tu dapat email daripada Gerak Budaya. Gerak Budaya kata Tamim Mustafa nak Hazman translate buku ni. Macam tu. Tapi maknanya dia memang mengenali Hazman secara personally lah. Saya rasa dia pernah baca translation saya yang sebelum ni. Okey. Dan dia boleh berbahasa Melayu lah maksudnya, kan? Ya, dia boleh berbahasa Melayu, tapi dia tak boleh bercakap dengan fluent lah. Dia hanya bahasa Melayu untuk research. Ya. So disebabkan tu, saya pun kata okey, sebab waktu tu pun saya tengah baru je download buku dia sebab open access. Ya, open access, betul. Cambridge University, kan? Cambridge University Press. So saya pun tengok buku tu, menarik. Saya terus setuju lah untuk dia translate. Dan translation ni dia dibiayai oleh geran dari Simon Fraser University lah. Sebab tu ada open access tu. Maknanya adalah dia bukan kau dah mengenali dia dengan baik, dan tiba-tiba Dr. Tamim tu Prof Tamim minta untuk kau terjemah, bukan? Maksudnya kau sendiri pun belum ada hubungan secara langsung. Hubungan dia bermula selepas dia minta terjemah. Maknanya kau telah membina reputasi yang baik lah, kan? Okey. Aku rasa
tujuan untuk kita buat siri ulas buku ni juga untuk memperkenalkan kepada pembaca, kepada penonton kita tentang buku ni dengan lebih lanjut dan kenapa mereka harus membaca buku ni. Jadi aku secara sepintas lalu tentang buku ni, dia adalah buku yang bersifat sosio perundangan lah kan. Dan apa yang menarik tentang buku ini ialah sewaktu di dalam prakata ni dia ada menyebut bahawa kajiannya sebenarnya ingin meliputi negara-negara lain kan, seperti Pakistan, Mesir juga tak silap aku, dan akhir sekali dia memilih Malaysia secara khusus. Dan ini adalah bertitik tolak daripada sistem, oleh aku cakap duality lah kan, dalam kita punya sistem perundangan Islam, liberal dan sebagainya, yang akhir menentukan penentangan-penentangan. Apa yang menarik, ini apa yang aku faham lah, kalau aku salah kau boleh betulkan. Apa yang menarik adalah kalau sebelum ini, kalau kita sebut literature review sebelum ini, dalam buku-buku sebelum ini, mereka membincangkan tentang bagaimana ideologi Islam dan liberal itu yang bertembung. Tetapi bagaimana Prof. Tamir ini membawa satu perbahasan yang baru, iaitu tentang pemahkamahan agama, iaitu bagaimana mahkamah itu, keputusan-keputusan itulah yang telah aku boleh cakap menajamkan lagi pertembungan di antara dua kelompok ideologi ini. Jadi itu secara idea besarnya. Jadi Azman, apa sebenarnya intipati yang paling penting yang kau boleh cubakan, yang kau nak keluarkan daripada buku ni? Baik, daripada apa yang aku faham pasal buku ni juga intipati paling penting adalah ada beza antara agama yang dari tradisi agama dengan agama yang dihuraikan oleh institusi. Jadi perbezaan itu ada dan sebenarnya boleh dikatakan besar. Jadi di bahagian awal buku ni ada bahagian yang menyebut tentang bagaimana agama Islam di Malaysia diinstitusikan oleh pentadbiran British. Jadi kita nampak beberapa proses yang menarik lah, disebabkan itu sebenarnya kita boleh kaji dengan lebih lanjut sebenarnya. Sebab dari sudut literature review, kita hanya banyak melihat tentang bagaimana institusi agama dibina dan apa yang institusi agama buat. Tapi kita tak melihat bagaimana ini sebenarnya salah satu juga daripada agenda politik British. Mengkanonkan agama ini maksudnya adalah salah satu daripada agenda politik British. Itu mungkin satu statement yang sangat kuat lah. Yalah. Tapi kita boleh katakan salah satu daripada strategi British juga adalah untuk menginstitusikan agama Islam sebagai institusi moden. Dan kalau kajian lanjut boleh dibuat, mungkin di negara-negara lain pun berlaku perkara yang sama, bukan di Malaya sahaja sebenarnya. Itu satu perkara yang penting yang aku rasa perlu kita tengok dalam buku ni. Yang kedua adalah berkenaan dengan macam yang kau cakap tadi, pemahkamahan agama. Aku gunakan perkataan tu untuk translate judicialization of religion. Maksudnya agama, isu melibatkan agama yang sebenarnya sudah selesai dalam tradisi, ataupun perbahasannya dalam tradisi berbeza, tetapi hari ini dihuraikan dengan cara yang berbeza disebabkan teknikal perundangan. Salah satunya adalah isu kalimah Allah yang menjadi hangat di Malaysia baru-baru ni. Ada beberapa isu lagi, isu berebut mayat, orang yang convert kemudian convert balik kan, isu berebut anak-anak antara yang kahwin Muslim non Muslim. Jadi isu-isu ni tradisi Islam sudah banyak huraikan, tetapi teknikal perundangan kita menghasilkan lebih banyak isu lain yang bertitik tolak dari sini. Kemudian mungkin yang terakhir adalah berkenaan dengan mahkamah. Dalam edisi asal bahasa Inggeris, perkataan tu adalah Court of Public Opinion. Bila saya translate ke bahasa Melayu, dia menjadi mahkamah pendapat awam, dalam kurungan mahkamah kedai kopi ya. Yang menariknya, ada banyak kes melibatkan Islam di Malaysia. Bila dia dibincangkan di mahkamah, dia akan ada perbincangan tu akan berfokus kepada teknikal perundangan. Andaikan dalam undang-undang kita bincangkan dalam mahkamah undang-undang A, B, C, itu yang menjadi isu perbincangan. Tapi bila dia masuk ke kedai kopi, perbincangan jadi lain terus. Dia jadi terus perbincangan tu terus SYZ. menjadi terus menjadi SYZ, terus menjadi ini agenda meruntuhkan Islam, ini
sekian ya. Itu juga satu perkara yang menarik. Dan bertitik tolak daripada itu, orang-orang politik akan mengambil kesempatan. Itu apa satu tu benda yang ni? biasalah. So, itu aku rasa mungkin 3 benda tu lah yang penting daripada buku ni. Tapi betul sebab kalau melihat daripada kerangka sosiologi kan, kita ada authority define, macam mana peringkat state mendefinekan sesuatu, tapi dalam masa yang sama kita juga ada di peringkat macam mana orang bawahan mendefinekan sesuatu, dan pastinya benda tu akan bertembung. Dan untuk melihat sesuatu kerangka dengan lebih murni, kita tak boleh melihat daripada aspek satu pandang sisi saja, daripada bawah ataupun daripada atas. Jadi especially untuk orang-orang akademik kan. Dan lebih baik juga untuk orang-orang awam untuk melihat kedua-dua aspek tersebut supaya kita dapat melihat kerangka yang lebih besar dan luas. Cuma tadi kau ada cakap tentang beberapa isu-isu yang menjadikan ataupun menajamkan pertembungan kan, di antara dua kelompok ataupun dua sisi tadi. Contohnya kau sebut tadi kalimah Allah, pembahagian jenazah yang tadi perebutan jenazah. Aku rasa mungkin tak kau boleh terangkan sikit tentang bukanlah isu ini secara detail, tetapi bagaimana hal-hal ataupun isu-isu tersebut boleh membawa kepada ataupun kesan kepada impak kepada keadaan sewaktu itu. Okay. Keadaan sekitarnya kan? Hasil daripada keputusan-keputusan mahkamah tu ataupun yang diperbincangkan lah. Dalam buku ni dia ada bawa beberapa contoh kes secara spesifik. Kes Ng Wan Chan, kes Shamala Jaya Ganesh, macam-macam lagi kes. So apa yang aku boleh sampaikan mungkin satu contoh dekat sini adalah kes yang menarik tentang, saya tak ingat siapa dalam kes tu, tapi yang dalam kes tu adalah orang tu dia dah masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, dia punya kemasukan ke dalam Islam tu akan direkod lah dalam Jabatan Agama Islam punya directory kan. Tetapi beberapa tahun kemudian dia balik semula kepada agama asal. Kan? Tapi di negeri yang dia duduk tu, di bawah Jabatan Agama Islam, tidak ada SOP untuk murtad. Tidak bersedia untuk keadaan tu. Jadi bila tidak ada SOP untuk murtad, apa yang berlaku adalah dia buat tak tahu lah. Dia buat tak tahu, tapi masyarakat dia, keluarga dia semua tahu, kata dia dah balik semula kepada agama asal. Ya. Tapi dalam dokumentasi tertulis Islam. Kan? Sebab dia memang sebab dia tak boleh nak keluar. Okey. Jadi bila dia dah mati, berlakulah berebut mayat. Berebut mayat antara Jabatan Agama dengan keluarga. Jabatan Agama kata, ini kalau ikut dokumen rasmi dia Islam. Keluarganya kata, tidak. Siap ada dokumen daripada temple lagi yang mengatakan dia dah masuk balik kepada agama asal. Jadi masuklah ke mahkamah. Bila masuk ke mahkamah, yang lagi syoknya adalah dia dia kalau isu ni masuk ke mahkamah sivil, bila isu ni masuk ke mahkamah sivil akan kata macam ni. Dalam perlembagaan kita ada 1211A, iaitu mahkamah sivil tak boleh kacau isu mahkamah syariah. Jadi tolak ke mahkamah syariah. Sampai ke mahkamah syariah pula kata ni nak murtad, tak ada SOP. Kemudian bila tolak balik kepada mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah sivil yang lebih tinggi, jadi dia saya tak ingat secara spesifik kes tu punya conclusionnya bagaimana, tetapi isunya adalah dia tidak dapat untuk dapat relief yang sepatutnya. Okey. Jadi itu di peringkat teknikal. Tapi kalau isu ni melimpah ke masyarakat, orang akan kata ini agenda murtad. Betul? Kes Lina Joy pun diuraikan juga dalam ni. Yang waktu tu saya ingat saya masih tingkatan 1 waktu tu. Betul. Kes Lina Joy. Semua orang especially orang-orang Melayu yang banyak baca paper, banyak tengok TV akan ada pendapat kata ini agenda untuk murtad. Kan? Tapi kalau kita baca detail kes tu, sebenarnya isu dia simple lah. Tak ada SOP untuk tukar perkataan Islam. Betul lah. Maknanya Prof Tamim menjaya, aku rasa dia membawa suatu
kita panggil apa, bukan idea, tapi dia membawa satu keadaan ataupun membersihkan satu fenomena yang sebelum ini kita mendakwa bahawa berlakunya pertemuan secara direct dengan antara perundangan Islam dengan perundangan yang so-called liberal yang kita sebut ini. Dan hakikatnya adalah sebenarnya isunya adalah bukan kerana ideologi kedua-dua kelompok ini, tetapi dia adalah pada hal-hal teknikal perundangan dan juga mahkamah yang telah membawa kepada satu fenomena yang keadaannya sebegini. Jadi kalau kita biasa dengar kan, kalau ini adalah sembang-sembang kedai kopi kan, yang kita cakap ini semua adalah usaha-usaha liberal, sekular. Ini benda-benda yang dilaungkan. Tapi aku rasa Prof Tamim berjaya membawa suatu perspektif yang lebih segar untuk kita nilai kembali. Untuk melihat benda ini dalam neraca yang lebih luas lah. Cuma okey, ada lagi tak benda yang kau rasa berapa intipati penting yang kau rasa Prof Tamim cuba nak bawa dan kau nak kongsikan dengan pembaca? Mungkin dari waktu pendahuluan dia ada sebut macam ni. Orang selalu assume mahkamah ialah orang tengah di antara pertembungan sekular melawan agama. Tetapi yang menjadi realitinya dalam kes-kes mahkamah yang berlaku adalah mahkamah bukan menjadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah, tetapi mahkamah menjadi batu api. Dia menajamkan lagi sebenarnya. Tetapi benda tu bukan niat mahkamah pun. Cuma disebabkan teknikal perundangan begitu, dia menjadi keadaan yang lebih dahsyat. Cuma kita tahulah dia dari sudut sosio perundangan, maknanya dia hanya menganalisa fenomena. Cuma adakah Prof Tamim mendatangkan solusi-solusi untuk menyelesaikan keadaan-keadaan, bukan hanya negara Malaysia, tapi sebenarnya isu ini berlaku di hampir semua negara majoriti umat Islam. Jadi ada Prof Tamim datangkan solusi-solusi yang bagaimana keadaan. Sebab tapi ialah kita faham dia hanya membaca fenomena tersebut. Tapi adakah ada ataupun kau nak masuk solusi yang dalam buku ni sebenarnya tidak ada. Dia hanya buat analisis tentang kes mahkamah yang berlaku. Kemudian sejarah institusi Islam dekat Malaysia. Kemudian dalam lampiran 1 belakang sekali dia ada lampirkan semua negara majoriti Muslim punya peruntukan perlembagaan tentang Islam. Peruntukan agama negara, sumber hukum dan klausa pencanggahan negara-negara majoriti Muslim. Jadi ada negara yang ini menarik sebab kalau kita baca dalam bahasa Arab kan, ada negara yang mengatakan al-Islam dinud daulah. Ada yang mengatakan dinud daulah huwal Islam. Ada perbezaan kan? Jadi mungkin ada yang saya pun tak tahu, mungkin boleh dibuat kajian lanjut tentang apa implikasi perundangan mubtada khabar tu lain. Ada negara yang mengatakan okey, Islam mazhab apa. Ada yang tak letak mazhab. Jadi menarik sebab setiap negara ada cara menulis yang tersendiri. Cuma yang beberapa bahagian bab terakhir tu dia ada huraikan tentang bagaimana artikel 3 perlembagaan, iaitu Islam ialah agama bagi persekutuan. Dalam kes-kes yang melibatkan pertembungan syariah dan juga sivil sejak tahun 2000 sampai ke sekarang, huraian tentang artikel 3 tu dibesarkan skop dia. Maknanya tafsiran tu dibesarkan dalam setiap kes mahkamah. Kalau tengok kepada tafsiran original semasa perlembagaan kita ditulis, dia bahkan Tunku sendiri menyebut kata ini tidak menjadikan kita bukan negara sekular, kan? Maknanya dia hanyalah seremonial, dia hanyalah simbol, dia bukan satu benda yang memberi implikasi perundangan. Tapi sejak kes-kes ni berlaku, kes yang melibatkan pertembungan sivil syariah ni, artikel 3 banyak dibawa ke dalam kes mahkamah dan mula ditafsirkan dengan lebih luas. So itu membawa kepada kita kepada persoalan juga bahawasanya setiap tafsiran undang-undang dia tidak terlepas daripada apa agenda kelompok yang membawa tafsiran tu. Maknanya walaupun maksud dia setiap kelompok ini akan sentiasa berusaha untuk membawa agenda masing-masing kan. Jadi selagi mana bagaimana naratif dalam negara tu lah, contohnya kalau contoh dalam konteks negara kita,
dalam keadaan Melayu Islam kan yang sekarang ni menjadi payung yang dominan jadi sudah pastinya benda tu akan sentiasa dibuka ke arah yang sebegitulah kan. Cuma aku rasa engkau sebagai orang yang menterjemah buku ni yelah, sepanjang kau buat kerja, kau tak pernah kerja, kau tak, sebelum Prof Tamir approach kau, aku rasa kau pun mungkin belum kenal dengan Prof Tamir. Kau sebut tadi baru nak membaca karya dia yang ini kan. Jadi bila kau dah buat, aku rasa mungkin kau akan temukan dengan beberapa perkara yang bertentangan dengan fikiran kau, idea kau. Jadi mungkin kau ada kritik-kritik yang akan kau nak kongsikan tentang buku ni lah. Kritikan yang pertama terhadap buku ni adalah aku rasa dia ada buat beberapa generalisasi. Contohnya macam dia membezakan antara pemahaman teknikal mahkamah dengan pemahaman everyday Muslim. Kan? Tapi everyday Muslim itu kita tak boleh kata semua orang faham begitu. Kan? Kita perlu melihat Muslim yang bagaimana, yang educated atau yang tidak educated, yang urban, yang rural, yang mana satu. Sebab kadang-kadang Muslim di Bangi akan ada fikiran yang berbeza berbanding Muslim di Kedah kan? Ataupun di Kota Baru. Jadi itu satu perkara yang saya rasa satu generalisasi lah dalam buku ni, apabila dia meletakkan everyday Muslim sebagai satu kategori sahaja. Lepas tu yang seterusnya adalah dia melihat bagaimana institusi agama itu beroperasi dalam ruang perundangan. Tetapi kalau kita tengok praktikalnya di Malaysia, institusi agama lebih dia punya function dia tu lebih daripada hanya ruang perundangan. Kan? Di situ juga ruang institusi agama bertindak di ruang budaya, contohnya di ruang pendidikan, di ruang media, kan? Yang ni pun memberi kesan kepada bagaimana Muslim berfikir. So dia hanya assume institusi agama hanya bergerak dalam ruang perundangan. So itu yang saya tak berapa setuju lah dengan approach yang begitu. Apa pun, terima kasih Aiman atas perkongsian yang berkaitan pengalaman kau sendiri yang menterjemah buku Tamir Mustafa. Kau ada masalah ke untuk, maksud aku perkongsian tentang penterjemahan buku daripada Prof Tamir ni, semuanya berjalan dengan lancar ataupun kau rasa ada beberapa teknikal, dan kau budak undang-undang ke? Bukan. Kan, dan macam mana pula pengalaman kau menterjemah buku undang-undang kan, dan kau nak mengistilahkan istilah undang-undang tu dengan bahasa kita. Yang istilah undang-undang ni yang paling perlu aku ucap terima kasih adalah Adila. Adila law. Ya, sebab dia double major, law dengan political science. So Adila ni adalah wife Azman lah. Jadi dia yang aku akan rujuk setiap kali aku ada isu macam mana nak faham satu istilah undang-undang dalam English itu kan. Dan ada banyak masalah lagi lah yang aku go back and forth dengan Tamir dalam email. Antaranya adalah macam mana nak menterjemahkan satu perkataan yang tidak ada parallel dalam bahasa Melayu. Kan? Judicialization. Judicial, badan kehakiman, ataupun lagi senang judiciary. Kan? Kalau kita nak terjemahkan sebagai penghakiman agama, dia akan bawa maksud yang lain. Tapi judicial yang dimaksudkan di sini ialah keputusan mahkamah. Kan? Jadi apa kata kita create satu perkataan baru, pemahkamahan agama. Aku rasa tak salah benda tu, as long as kau ada suatu justifikasi kepada untuk diistilahkan perkataan yang spesifik macam tu kan, dan DBP perlu menerima hujah tersebut lah kan, supaya ada pula satu konsep yang secara rasmi digunakan dalam bahasa kita. So itu antara cabaran-cabaran yang kau menterjemahkan. Itu antara cabaran lah. Cabaran yang lain lagi adalah macam ada beberapa bahagian yang aku terjemahkan yang Tamir kata bunyinya sedikit sastra. Kau memang peminat sastra kan? Jadi aku kena ubah balik ayat keseluruhan bahagian tu untuk ubah jadi bahasa Melayu yang keras sikit. Bahasa Melayu akademik lah. Sebab aku rasa penulisan dia penulisan akademik kan? Ya betul.
Yalah, jadi aku rasa terima kasih Azman sama-sama dengan kita datang ke Mandala ni dan membicarakan tentang buku yang kau sendiri terjemah. Daripada tajuk asalnya adalah Constituting Religion dan diterjemahkan dengan Mengkanunkan Agama, Islam, Hak-Hak Liberal dan Kenegaraan Malaysia. Dan ini adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Azman tadi, ialah buku yang wajar untuk dibaca, ditelaah untuk memahami fenomena yang berlaku, dan fenomena ini dia tidak hanya sekadar fenomena yang biasa, tapi dia telah menajamkan sebenarnya perselisihan ataupun pergelutan yang berlaku di antara kelompok-kelompok, ataupun yang lebih khusus dalam ni di antara kelompok Islam dan juga liberal yang disebutkan. Jadi buku ini akan memberikan satu pencerahan yang baik untuk kita memahami fenomena ini. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Azman. Buku ini boleh dapatkan di Kawah Buku sekiranya anda ingin memilikinya lah. Dan terima kasih sekali lagi Azman sudi datang. Terima kasih jemput. Dan aku rasa dia bukan kali terakhir lah ni InsyaAllah. Dan akan adalah siri-siri yang akan datang. Dan mungkin lebih banyak lagi buku-buku yang kau akan terjemah ataupun buku-buku yang kau akan hasilkan. Mungkin selepas ni perihal keadilan pun boleh. Boleh. Kan? Okey, jadi kita jumpa dalam siri ulas buku yang akan datang. Layari www.kawahbuku.com untuk dapatkan buku-buku yang menarik yang boleh menjadi pilihan anda. Dan ulas buku ini boleh juga didengar di Spotify, Apple Podcast, dan juga boleh tonton di saluran YouTube dan juga media sosial Kawah Buku yang lain, di Facebook antaranya. Dan jumpa lagi di siri ulas buku yang akan datang. Terima kasih Azman. Terima kasih.